Jangan tanya sebesar mana gajah itu. Menunjukkan bahawa orang Melayu adalah satu bangsa yang hebat, satu bangsa yang sangat hebat. Tetapi akibat daripada penjajahan yang beratus-ratus tahun, kehebatan orang Melayu itu dilupakan. Sejarah-sejarah orang Melayu, manuskrip-manuskrip kehebatan bangsa kita dihapuskan. Dan ditukarlah bangsa Melayu kepada bangsa Lanun. Ditukarlah nama bangsa Melayu ini sebagai penentang. Apabila menentang penjajahan dipanggil sebagai pengkhianat dan sebagainya. Dipanggil sebagai orang yang membuat kerosakan dan sebagainya. Maka tuan-tuan, di sinilah kita lihat perlu kesedaran kepada bangsa kita balik, mengenali sebenarnya siapa dan apa bangsa kita. Mana yang ada dulu? Saya jawab antara Nabi Adam dan dinosaur. Dinosaur ada dulu. Bila Nabi Adam nak turun, Allah hancurkan dinosaur. Dalil, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala kata dekat malaikat, kami nak jadikan manusia sebagai khalifah atas muka bumi. Apa makna khalifah? Yang menguruskan. Yang nak buat bangunan cantik sekolah kita ni manusia. Beruk tak boleh buat ni tuan-tuan. Walaupun beruk tu kita ajar pandai naik basikal, dia tetap tak boleh buat bangunan. Tuan-tuan ingat ni, Ular Sawu boleh buat ni tuan-tuan. Tobatlah orang Ular Sawu tak boleh buat. Yang boleh buat ni tuan-tuan, manusia. Maka dia dipanggil apa? Dipanggil khalifah. Kalaulah ada benda lain yang mengacau kerja manusia, bagaimana manusia nak jadi khalifah? Sebab itu binatang tak boleh kacau pembinaan ni. Binatang tak boleh kacau urusan manusia. Sebab manusia tu Allah lantik jadi khalifah. Kalaulah ada binatang yang boleh kacau manusia nak jadi khalifah, bagaimana manusia nak jadi khalifah? Bayangkan tuan-tuan, elok-elok buat rumah, dinosaur pijak. Bila nak siap rumah? Nak buat kilang, dinosaur main makan. Jurassic Park dia keluar tuan. Apa nak jadi udah kita? Sebab itu saya tengok di negara Jepun. Tiap-tiap minggu raksasa datang. Habis hancur negeri Jepun tuan. Tak percaya tuan-tuan boleh tengok setiap Sabtu 10 pagi. Ultraman Taro. Habis dipijaknya tiang elektrik, pencawang elektrik. Ya Allah. Yang mana faham, tak faham sudah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Soalan ketiga yang orang tanya pada saya. Ustaz, Nabi Adam bahasa apa di dalam syurga? Apa bahasa Nabi Adam dan Hawa dalam syurga? Maka kita jawab, Allah cakap dalam Quran, bahasa Arab lah. Bukankah bahasa syurga itu bahasa Arab? Soalan saya, kalaulah Nabi Adam itu bercakap dalam bahasa Arab, ketika dihantar ke bumi, kenapa kita sekarang ada bahasa Banjar, ada Jawa, ada orang putih, ada Hindustan, ada Tamil, ada Malayalam, ada Urdu, ada Indonesia, ada Tagalog, ada Thai, Sawadee Krap. Daripada mana datangnya bahasa ini? Daripada mana datangnya bahasa ini? Saya jawab, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Maka diajar kepada Nabi Adam itu nama semua benda. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam nama setiap benda ni. Allah Ta'ala dah ajar Nabi Adam. Kemudian dibuat pertandingan dengan malaikat. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Kemudian ditanya kepada malaikat. Adam boleh jawab, malaikat tak boleh jawab. Menunjukkan bahawa nama-nama ni tuan-tuan, Allah dah ajar kepada Nabi Adam. Persoalan dia, kenapa dia boleh sampai beribu-ribu bahasa? Dia ada lebih daripada 6,000 dialek. Daripada berpuluh-puluh ribu tuan-tuan, sekarang tinggal 6,000 dialek misalnya. Bahasa saja. Daripada mana bahasa ini datang? Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Kalaulah Allah Ta'ala hanya mencipta sejenis pokok saja. Semua pokok dalam dunia, nama dia durian. Tak nampak terror Allah Ta'ala tu. Kalaulah Allah hanya mencipta binatang, hanya sejenis yang dipanggil kucing, tak nampak terror Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala menciptakan pelbagai jenis buah-buahan dan binatang dan sebagainya, supaya nak tunjuk kepada kita sangat hebat Allah Ta'ala. Kalaulah manusia hanya bercakap satu bahasa, maka Allah Ta'ala itu tidak terror. Kenapa manusia banyak bahasanya? Kerana nak menunjukkan bahawa Allah itu maha bijaksana, Allah maha berkuasa. Yalah, saya tahulah Allah maha berkuasa. Soalan saya, daripada mana datang bahasa Inggeris tu? Daripada mana datangnya bahasa Yahudi ni? Daripada mana datangnya bahasa Meramen? Daripada mana datang tu? Tuan-tuan, bila disebut induknya daripada Arab, maka daripada Arab itulah merebaknya kata-kata bahasa. Ni bahasa kita orang Melayu. Kita sekarang berada di dalam majlis ilmu. Ilmu bahasa Arab, majlis bahasa Arab. Dah. Bahasa Hindustan, इम्तिहान प्यार के देखे राह देखे क्या है नतीजा इम्तिहान प्यार के देखे राह देखे क्या है नतीजा डोला 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 मन डोला डोला डोला. Tuan-tuan faham? Saya pun tak faham. इम्तिहान प्यार के देखे क्या radeke, क्या है natija. Semua bahasa Arab. Imtihan, ujian. Hindustan pun diambil perkataan imtihan, periksa. Imtihan diambil daripada perkataan Arab. Letak dalam bahasa Hindustan. Imtihan, pyar ke deke, raha deke, kya hai natija. Kya hai natija. Natija pun adalah bahasa Arab. Natijah. Orang Melayu pun panggil natijah, Hindustan pun panggil natijah, Arab pun panggil natijah. Orang Melayu tambahkan bahasa natijah, makna dia kesan. Kesan, natijah. Basicnya daripada situ, kemudian dia berkembang, dia berkembang, dia berkembang. Tuan-tuan, proses pengembangan manusia bukan hanya duduk di zaman Nabi Adam. Nabi Adam dan anak-anak dia bukan hanya duduk di satu tempat. Dia akan berpindah ke tempat lain. Dapat anak cucu pindah tempat lain. Dapat anak cucu pindah tempat lain. Maka bila sampai di tempat lain, maka dia akan mewujudkan bahasa-bahasa yang lain. Dia akan mengubah bentuk struktur badan manusia itu. Ada yang menjadi tinggi. Allah Ta'ala jadikan dia. Dengan hidung dia mancung, dengan tinggi orang dia, dengan kulit dia macam ini, sesuai dengan cuacanya macam itu. Ada orang yang rambutnya lain, badannya tebal, bibirnya tebal, diletakkan di kawasan yang panas terik. Orang kita ni pula tuan-tuan, badannya comel-comel, kecil-kecil, maka diletakkan di kawasan ini. Aturannya diletak begitu tuan-tuan. Daripada situlah, bila berpindah ke tempat baharu, mereka akan jumpa benda yang baharu. Pindah daripada Arab, pindah ke tanah Melayu. Berapa banyak benda di tanah Arab yang tak ada di tanah Melayu. Berapa banyak benda yang tak ada di tanah Arab ada di tanah Melayu. Di tanah Arab tak ada benda ini. Bila sampai di tanah Melayu ada benda ini. Ni aku nak panggil apa? Pokok durian tak ada di tanah Arab. Rambutan tak ada di tanah Arab. Cempedak tak ada. Dia mari duduk tempat yang baru, tuan-tuan, dia nak panggil apa? Maka dialah yang menamakan bahasanya masing-masing. Di tempat lain mengikut orang itu panggil. Di tempat lain mengikut bahasa itu dipanggil. Akhirnya wujudlah pelbagai-pelbagai bahasa. Dan kewujudan pelbagai bahasa ni tuan-tuan, dia tak pernah stop. Dia akan terus berjalan. Sampailah zaman moden kita ini. Berapa banyak bahasa-bahasa lama orang dah tak pakai. Adapun Arakian, Hatta, Syahdan, mana ada orang pakai?
Cuba malam ni saya ceramah arakian. Apa benda arakian? Syahdan. Maka tersebutlah kisah. Satu hari seorang ibu berkata kepada anaknya, kamu janganlah git menggit. Ada pun git menggit itu dilarang agama. Apa benda git menggit? Bahasa lama. Sekarang ditukar bahasa lain. Ele bro, relax lah. Kamu poyo lah. Poyo pula datang bahasa sekarang. Hari ini dah guna perkataan tular. Dulu kita tak pernah dengar perkataan tular. Hari ini dah dengar perkataan Facebook. 10 tahun dulu tak ada Facebook. 5 tahun dulu tak ada Instagram. 10 tahun dulu tak ada Twitter. Sekarang cuba ada tuan-tuan. Status pun dah wujud. Post pun dah ada. Cuba kau Insta. Dulu tak ada Insta. Dulu cuma ada gram dan kilogram. Kilogram pun tak ada dulu. Yang ada kati je tuan-tuan. Kati pun dulu tak ada. Dacing je tuan-tuan yang ada. Yang anda faham? Tak faham sudah. Sekarang tuan-tuan dia mari kepada sukatan yang baru kita panggil sebagai kilogram. Panggil macam-macam. Dulu kita sebut perjalanan. Berapa jauh perjalanan kita dari sini nak ke laut, ke pantai? Perjalanan sepekan. Sepekan. Berapa jauh perjalanan kita ni? Tak jauh. Hanya waktu mentanak nasi. Satu tanak nasi sampailah kita. Mana tahu tanak nasi? Guna pula dapur karen. Tuan-tuan, ditukar daripada setanak nasi, daripada satu pekan, 1 minggu perjalanan, hari ini ditukar kepada apa? Ditukar kepada batu. Batu pun orang tak pakai. Dia pakai kilometriko, itu jam. Jadi bahasa-bahasa ni akan datang tuan-tuan. Dulu kita panggil tudung. Mula-mula orang panggil scarf. Orang perempuan mula-mula pakai tudung di Malaysia, amboi pakai scarf. Ikat scarf ke belakang nampak tengkok. Ni tahun 70-an pakai tudung punya. Kemudian datang zaman Wan Cik Daud. Dia ubah pula tudung tu, dia buat macam karipap kat atas ni. Yang mana ingat-ingat, tak ingat sudah. Wan Cik Daud duduk baca berita kan. Baca berita, dia ikat lagu tu macam buat karipap. Lepas tu paku kat sini. Orang kampung semua buat pi kenuri, duk ikat karipap di ujung. Tengah-tengah makan nasi, terbuka keripap. Terbuka tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, orang mula pakai tudung labuh. Awal 80-an, pakai tudung labuh. Daripada pakai scarf, pakai tudung labuh. Satu Malaysia heboh, hantu kum-kum. Tuan-tuan ingat kes hantu kum-kum? Orang perempuan budak universiti balik kampung pakai tudung. Mau hantu kum-kum, lari masuk dalam rumah. Lepas hantu kum-kum tuan-tuan, dia main tudung 3 segi. Lepas main tudung 3 segi, dia tukar pula bahasa. Tudung labuh, tudung bulat. Lepas tudung bulat, dia main tudung bawal. Sekarang tudung siakap. Lain pula tudung tuan-tuan, orang panggil shawl. Orang tak pakai tudung dah, ambil shawl, nampak tuan-tuan. Lain pula. Inilah dia tuan-tuan, setiap kali datangnya benda baharu, akan muncul perkataan yang baharu. Dulu kita panggil kemah. Sekarang orang panggil kenopi. Bahasa baru. Inilah tuan-tuan yang datangnya pelbagai jenis bahasa. Beratus-ratus ribu tahun. Akhirnya sekarang Allah Ta'ala jadikan kita berbagai bahasa. Yang kedua, berbagai bangsa. Tuan-tuan, kalaulah manusia ni semua serupa, macam mana nak tangkap pembunuh? Kalaulah manusia ni semua sama, macam mana nak tangkap perompak? Pihak polis cuba mengesan 2 lelaki Arab yang dipercayai merompak kedai mas di Subang Jaya. Dia tak akan tangkap orang Melayu sebab yang rompak orang Arab. 3 lelaki warga Afrika hari ini dipercayai merompak seorang nenek di jalan nenek.
Dia boleh kenal. Yang rompak itu orang Afrika. Yang membunuh ini orang India. Yang merogol ini orang Cina. Bukankah senang mencari? Kalaulah manusia semua serupa, pelik tuan-tuan. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita supaya kita kenal. Lita'arafu. Hari ini tuan-tuan pergi ke mana pun tuan-tuan akan kenal bangsa apa pun. Kita pergi ke Mekah. Kita tengok orang dia rambut kerinting-kerinting, tinggi-tinggi, gelap-gelap. Ini mesti Afrika. Tengok pula badan tegak-tegak, pendek-pendek. Ini mesti Turki. Tengok pula orang putih-putih, bulu dada naik ke muka. Berjalan begini masa sa'i, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mesti Iran. Dia tak sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Pekejadah Akbar dia ni. Oh, sekali dia berjalan tuan-tuan, beratus-ratus orang berjalannya. Ke tepi kita pun. Ini siapa ni? Iran tuan-tuan. Datang pula makcik kita dengan pakcik kita. Berjalan tak tengok kiri kanan. Baca buku. Rabbana atina fid dunya. Mesti Melayu. Orang Melayu kalau buat umrah, buat tawaf, buat sa'i. Kalau tak ada bergantung buku dekat tengkok, tak sah gamak tuan-tuan. Dia kata faham umrah mesti tu. Tuduh tebal tu. Buku doa tawaf. Hilang buku tu menangis. Buku mak macam mana? Kata dia. Mak bukan buku tu nak tawaf. Dia nak tawaf mak. Tahu lah. Kata dia. Oh tuan-tuan. Kalau tengok buku tak lepas tu. Confirm kita lah. Orang kita lah Melayu tuan-tuan. Seolah-olah benda tu wajib. Padahal doa apa pun boleh dibaca. Punya senang tawaf. Kita tengok satu bangsa duk pakai selendang, cocok hidung. Stokin tak pakai, jalan tek-tek-tek-tek. Yang ni mesti Bangla, tak Bangla, India. Di sini tuan-tuan kita boleh kenal mengenali. Bukankah cantik tuan-tuan? Kalaulah kerana kesamaan dan ketidaksamaan tadi, digabungkan akhirnya dia akan membentuk satu benda yang sangat cantik. Apa bukti benda yang tak sama bila digabungkan jadi cantik? Cuba tengok bunga-bunga di hadapan saya ni. Ada yang warna purple, ada yang warna merah hati, ada yang warna putih susu, ada yang warna krim, ada yang warna biru muda, ada yang hijau, ada yang merah. Cuba tuan-tuan tengok sekarang, cantik tak? Cantik tak kartun? Cantik tak? Nampak? Bukankah apabila yang tak sama ini digabungkan sekali, dia membentuk satu kecantikan yang sangat hebat. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala, adakah Allah Ta'ala tengok yang hijau? Allah Ta'ala tengok yang biru? Allah Ta'ala tengok yang krim? Allah Ta'ala tengok yang merah hati? Allah Ta'ala tengok yang oranye? Tak. Allah tak tengok color. Memang Allah yang jadikan bermacam jenis color. Tetapi Allah tak tengok color. Yang Allah tengok ialah hati. Di sini ada yang putih. Muka putih, tangan hitam. Ada? Tu pakai krim tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam dia pakai. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Sekarang ni macam-macam krim nak bagi putih. Okay? I want you. I am me. Macam-macam. Ada yang pakai krim pencerah. Apa Syah? Apa Syah? Syah kata dia. Macam-macam tuan-tuan. Ada di sini yang sawa matang. Ni. Saya ni sawa matang. Sawa tu buah ciku. Orang tanya saya, Ustaz, sawa matang tu ular sawa ke? Tak. Sawa ni buah ciku. Matang maknanya masak. Kulit orang Melayu ialah kulit ciku masak. Balikkan cari kedai buah, cari buah ciku. Super kata dia. Kalau kita bubuh kulit ciku masak kan tak sedap. Tukar nama kulit sawa matang. Tuan-tuan, saya kulit sawa matang. Tuan-tuan kulit putih melepak. Ada sini kulit hitam manis. Allah tak tengok warna hitam kita. Allah tak tengok kulit kita. Allah tak tengok pun.
Saya berdua pakai songkok hitam, ada di sini pakai serban, ada di sini pakai topi, ada yang tak pakai kopiah pun. Allah tak tengok berapa panjang songkok saya. Adakah songkok saya makin tinggi, makin dekat dengan Tuhan? Tak. Songkok tinggi nama dia apa? GST. Geng songkok tinggi. Adakah dengan pakai serban besar macam tudung saji? Gini serbannya, makin tinggi makam dia di sisi Allah? Tak. Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Yang Allah tengok dua ya. Apakah amalan kita dan apakah niat kita, hati kita. Jadi tuan-tuan jangan takut. Kita ni gemuk kah? Kita ni kurus kah? Pendek kah? Rendah kah? Hitam kah? Putih kah? Allah tak tengok benda itu. Yang Allah tengok ialah amalan kita dan hati kita. Sebab tu dua benda ni yang kita kena jaga sangat. Jadi tuan-tuan, untuk pusingan yang pertama ini, ambil kepelbagaian, ambil yang tidak sama tadi, dia cantumkan dalam satu benda yang sama, akhirnya menjadi sedap, menjadi cantik, menjadi macam-macam nikmat. Cuba tuan-tuan tengok bubur. Dalam bubur itu diletakkan dalam periuk berapa banyak benda yang tak sama. Mula-mula diletakkan santan, mula-mula diletakkan gula, lepas tu letakkan garam, lepas tu letakkan jagung. Akhirnya jadi bubur jagung. Letakkan pula lagi daun pandan, bubuhkan pula kacang hijau, jadi bubur. Daripada bubur kacang yang sedap itu, dia berpunca daripada benda yang tak sama. Cuba lihat kepada kari. Kalaulah masak ikan saja-saja tak sedap. Tetapi kerana karinya, kerana perisanya, kerana rempah ratus yang berbeza-beza, akhirnya membentuk kari yang sangat sedap. Jangan katakan rasanya sedap, baunya pun sudah sedap. Inilah dia tuan-tuan kepelbagaian yang kita kena buat. Tapi sayang, ada orang yang tidak mengambil kepelbagaian ini, dia menolak kepelbagaian ini, dia cuma pegang yang dia punya. Akhirnya tuan-tuan, dia takkan jadi seronok, dia takkan enjoy, dan dia tidak akan jadi orang yang terhebat. Kerana apa? Kerana dia menolak kepelbagaian yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh tarik nafas tuan, penat tu ni. Baru sampai dari Kuching. Malam saya ada di Sebuyau, di Sarawak. Di Sebuyau, jauh tuan-tuan. Malam sebelum tu saya ada di Taman Yen Yen. Saya kata taman apa Yen Yen? Ingat nama menteri dulu, Yen Yen. Rupa nama taman tu Taman Yen Yen nama dia. Dan kebetulan saya baru sembuh dari keracunan makanan. Silap makan tuan-tuan, entah apa benda dia orang jamu saya. Dah silap makan keracunan. Menung dari rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, macam-macam orang datang jumpa saya. Ada yang datang jumpa bawa gambar kucing Parsi. Dia kata, Ustaz, kucing saya 3 hari dah tak balik. Tolonglah buat sembahyang hajat. Saya kata, kawasan akak tu banyak orang Vietnam tak? Oh, banyak, dia kata. Orang kerja kilang banyak, kata dia. Kalau kucing hilang kawasan Vietnam, memang tak ada harapan, Kak. Dia orang suka buat sate. Sudahlah, tu saya carilah buang masa je. Belilah kucing baru. Ada yang datang jumpa saya bawa air, tuan-tuan. Bawa air, minta jampi sebab dia sakit kepala. Tadi Datuk Kapten bagi satu doa untuk memudahkan kematian kita. Sekarang saya bagi pada tuan-tuan ketua untuk menghilangkan sakit kepala tuan-tuan. Yang mana ada pen tulis, yang mana ada handphone rakam. Bukan senang nak datang sini dah tuan-tuan. Bila nak datang tahulah ambil petua-petua yang ada manfaat. Baik, petua untuk menghilangkan sakit kepala ialah tuan-tuan kena buka gerai menjual mi goreng atau char kway teow.
Ya, dalilnya tuan-tuan boleh tengok dalam TV, ada satu iklan. Anda fikir saya dah masa untuk sakit kepala? Itulah dia tuan-tuan petua dia. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi kalau saya bohong, iklan tu lagi bohong tuan-tuan. Jadi dia kata bila dia berniaga capotiau, dia tak pernah sakit kepala. Itulah petua dia. Dengan marah saya ya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang Melayu. Ni, Melayu. Kita lah bangsa Melayu. Satu-satunya bangsa di dalam dunia yang memanggil negara dia sebagai tanah air. Saya ulang balik tuan-tuan. Satu-satunya bangsa dalam dunia yang panggil negara dia ialah tanah air. Ini tanah air kita. Ini tanah air kita. Negara lain, orang lain dia tak panggil tanah air. Orang lain dia panggil motherland, fatherland. Tetapi yang memanggil tanah air ialah orang kita. Tanah dan air. Kenapa orang Melayu memanggil negara dia sebagai tanah air? Sebab dunia orang Melayu ialah dunia yang dilingkungi oleh air. Belah sana pun ada air, belah sini pun ada air. Duduknya di tengah-tengah air. Sebab itu tuan-tuan, bangsa yang paling awal menguasai laut ialah bangsa Melayu. Orang yang mula-mula menguasai laut ialah bangsa kita Melayu. Sebab itu dalam sejarah orang Melayu kita bawa kapal dia sampai ke Amerika tuan-tuan. Dan dalam sejarah tunjuk kepada kita bagaimana Hang Tuah membuat kapal yang sangat besar. Pergi ke Thailand membawa 5 ekor gajah yang besar untuk dijadikan sebagai gajah perang. Bawa balik ke Melaka. Tuan-tuan bayangkan kapal membawa gajah. Sebesar mana kapal itu tuan-tuan? Jangan tanya sebesar mana gajah itu. Menunjukkan bahawa orang Melayu adalah satu bangsa yang hebat. Satu bangsa yang sangat hebat. Tetapi akibat daripada penjajahan yang beratus-ratus tahun, kehebatan orang Melayu itu dilupakan. Sejarah-sejarah orang Melayu, manuskrip-manuskrip kehebatan bangsa kita dihapuskan. Dan ditukarlah bangsa Melayu kepada bangsa Lanun. Ditukarlah nama bangsa Melayu ini sebagai penentang. Apabila menentang penjajahan dipanggil sebagai pengkhianat dan sebagainya. Dipanggil sebagai orang yang membuat kerosakan dan sebagainya. Maka tuan-tuan di sinilah kita lihat. Perlu kesedaran kepada bangsa kita balik. Mengenali sebenarnya siapa dan apa bangsa kita. Dan sayang tuan-tuan, masyarakat kita apabila menyebut tentang bangsa, masyarakat Islam berpuluh-puluh tahun di Malaysia, apabila disebut bangsa, maka dicop sebagai asabiah. Inilah punca kenapa orang Melayu terus merudum. Terus merudum. Dalam bidang maritim, dalam bidang perkapalan, orang Melayu lah yang paling cantik kapalnya. Tetapi hilang tuan-tuan. Kerana kita sendiri yang melemahkan bangsa kita. Tuan-tuan cuba lihat, orang Melayu dengan sampan tidak pernah berpisah. Orang Melayu dengan bahtera tidak pernah berpisah. Tadi ayat yang dibaca oleh Kapten. Tentang kekuasaan Allah di langit, kekuasaan Allah di bumi, kekuasaan Allah di laut, air. Tuan-tuan cuba tengok keris yang disarung di pinggang orang Melayu. Bentuk keris itu di hujungnya adalah bentuk sampan tuan-tuan. Di mana-mana budaya orang Melayu, di situlah bentuk sampannya, bentuk kapalnya. Tetapi kehebatan kapal orang Melayu, kebijaksanaan orang Melayu dalam bidang lautan dihapuskan. Maka datang saja penjajah, maka penjajah menghilangkan kekuasaan orang Melayu dalam bidang laut. Akhirnya tuan-tuan, apa yang orang Melayu faham tentang laut? Kita tidak menjadi orang yang pandai berenang. Kita lemah dalam berenang. Kita tidak menguasai nelayan. Sedangkan orang yang paling senang dengan nelayan adalah bangsa lain tuan-tuan. Orang hari ini menganggap siapa yang jadi pelaut, siapa yang jadi nelayan adalah bangsa yang paling leceh sekali. Subhanallah, sayang tuan-tuan. Begitulah juga bila kita cakap tentang pertanian. Orang Melayu adalah bangsa yang hebat dengan pertanian dia tuan-tuan. Yang pandai berniaga dia. Yang pandai bercucuk tanam.
Sehingga nak buat rumah, dia tengok hari apa. Nak tanam pokok, dia tengok hari apa. Nak tanam bagi manis buah, macam mana benih dia. Dia boleh tahu tuan-tuan. Tapi sayang tuan-tuan, orang Melayu kita dihilangkan dengan pertanian. Dikatakan siapa-siapa yang jadi petani lembab, bodoh, tak maju, miskin, papa kedana, melarat. Akhirnya bangsa lain menjadi kaya tuan-tuan. Bangsa lain pegang tanah, bangsa lain pegang pertanian, bangsa lain menguasai tanah-tanah tinggi, tanam segala sayur, tanam segala buah, dan bangsa kita hanya memakan buah tuan-tuan. Yang ini yang disebutkan kepada kita. Bila sebut tentang peternakan, kita adalah bangsa yang hebat dalam bidang peternakan. Kita boleh menguasai gajah. Gajah tuan-tuan yang begitu garang, yang begitu besar. Orang-orang Melayu dulu kala boleh bawa gajah, boleh naik di atas gajah, jadi perutusan. Raja apabila masuk dalam negeri, gajah di hadapannya, gajah di kiri kanannya tuan-tuan. Bayangkan kepada semua benda-benda lain, penguasaan binatang kita sangat hebat. Tapi sayang tuan-tuan, bangsa kita dimomokkan. Kalau terlibat dengan peternakan, kita adalah bangsa yang gagal. Sayang tuan-tuan. Dan sayang itu kerana apa? Bila disebut tentang Melayu, ada orang faham. Bila sebut Melayu, dia adalah asabiah. Ini punca dia. Dia kena sebut Islam. Sebut Melayu, kami tak mau. Ini perjuangan Melayu ni. Tak mau. Habis itu tajuk tuan-tuan ni apa? Bangsa. Bangsa tu apa? Sebab ada orang faham, kita kena naikkan bangsa kita. Oh, asabiah, kita kena naikkan Islam. Tuan-tuan, orang Melayu, istimewanya Melayu itu apa? Orang Melayu di Malaysia, istimewanya ialah dia mesti beragama Islam. Bukankah apabila kita bercakap soal bangsa, secara automatik kita bercakap soal Islam? Bila kita mempertahankan bangsa kita, secara automatik kita mempertahankan agama kita. Ini benda yang tak boleh kita nafikan. Tetapi sayang, ada orang yang cakap, saya tidak pernah berbangga dengan bangsa saya. Saya tidak pernah berbangga dengan bahasa Melayu. Dia lupa, dia faham agama dengan bahasa Melayu. Tuan-tuan yang datang malam ni, tuan-tuan faham agama tuan-tuan dengan bahasa apa? Tolong cakap kat saya. Ustazah mengajar sembahyang pada akak-akak guna bahasa apa? Bahasa Melayu ke bahasa apa? Mula-mula berdiri tegak. Kemudian berdiri tegak, angkat takbir. Angkat takbir macam ini. Ini orang perempuan, lelaki macam ini. Melayu ke apa tu? Kalaulah dia cakap Arab, akak-akak faham tak? Ta'al. Hina. Qum hina. Al-awal takbiratul ihram. La apa? Tuan-tuan tak faham. Kita faham agama dengan bahasa kita. Kenapa kita benci bahasa kita sendiri? Kita faham bahasa Quran pun dengan bahasa Melayu. Ustaz mengajar kita, nun mati jumpa ta, nama dia ikhfa, dengung. Dengung. Kita belajar baca Quran pun dengan bahasa kita. Kita nak pergi umrah, diajar kursus dalam bahasa Melayu. Tiba-tiba kita cakap, aku tak suka bahasa Melayu. Kan pelik. Bahasa Melayu tu siapa yang ciptakan? Allah. Sayanglah bahasa itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, adakah salah bercakap soal kaum? Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la ya. Allah Ta'ala ni dia tak akan mengubah satu-satu nasib satu kaum. Melainkan kaum itu yang mengubahnya. Allah takkan ubah kita. La yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum. Melainkan kaum itu yang berusaha mengubahnya. Allah Ta'ala sebut kaum. Allah kata, Allah tidak akan ubah nasib sesuatu kaum. Melainkan kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Kita kaum apa? Kita kaum Melayu. Ubahlah nasib kita. Jadi jangan tuan-tuan bercakap. Bila sebut Melayu tak boleh. Siapa cakap tak boleh? Quran cakap boleh. Inilah punca kenapa bangsa kita jadi lemah tuan-tuan. Pelbagai benda yang menghalang kita daripada pemikiran, daripada apa yang ditekankan kepada kita, apa yang dihilangkan kepada bangsa kita, sehingga kita sendiri sebut, inilah orang Melayu. Janji tak boleh pakai. Inilah janji Melayu.
Inilah orang Melayu. Sayang tuan-tuan, yang kita cakap itulah diri kita sendiri. Sebab tu saya nak cakap pada tuan-tuan, balik kepada Quran. Nak bagi bangsa kita ni, sebab kita bersaing dengan pelbagai jenis bangsa dalam dunia. Pelbagai bangsa ni tuan-tuan duduk dalam dunia dan masing-masing nak menonjolkan bahawa mereka adalah bangsa yang terhebat. Maka bagaimana kita nak bersaing? Allah Ta'ala tuan-tuan dia sebut dalam Quran, fastabiqul khairat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau tuan-tuan nak bersaing dengan orang putih, lumba lari 100 meter, tuan-tuan tak menang. Tuan-tuan boleh menang lawan dengan Usain Bolt. Dia lari 9.56 saat. Kita tu Khairul Hafiz 10.1 pun bangga habis. Kalau lawan dengan Usain Bolt dah buka kasut, kita baru sampai. Punya lajunya dia memang tak terlawan. Tuan-tuan nak lawan bola keranjang dengan Amerika, Dream Team, tobat lahum tuan-tuan. Orang Amerika main bola keranjang daripada sini dia lempar masuk tuan-tuan. Kita tu pergi ke depan tak masuk lagi. Tak payah. Tuan-tuan nak lawan bola sepak Malaysia dengan Brazil, rentilah tuan-tuan. Yang kita sekarang ni 170. Dengan Kemboja kalah, Palestin kalah, Syria kalah. Saya rasa kalau lawan dengan pasukan wanita pun kita kalah tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala dia tak suruh kita berlawan dalam sukan. Tuan-tuan nak lawan Gusti dengan The Rock. Tak tahu kalau ni pendekar kita ni, dengan rambut panjang dia, lawan The Rock. Tak usah The Rock lah, lawan John Cena pun cukup. Sebab tu Allah Ta'ala dia tak suruh kita bersaing dalam bab tu. Tetapi dia suruh kita bersaing dalam bab amalan. Dia suruh kita bersaing dalam bidang pemikiran. Dia suruh kita bersaing dalam bidang kehebatan akal yang Allah Ta'ala bagi. Cuba tuan-tuan tengok orang Jepun. Orang Jepun pendek-pendek, rendah-rendah je dulu-dulu tuan-tuan. Tapi sekarang Jepun cuba tuan-tuan tengok. Dia bukan pendek, dia bukan rendah. Dulu tuan-tuan tengok Jepun, mata semua sepek. Sekarang mereka tinggi, dulu rendah, mereka tinggi sekarang tuan-tuan. Walaupun mereka tinggi sekarang tuan-tuan, mata mereka tetap sepek. Tetapi tuan-tuan, walaupun mereka sepek, mereka tak pernah menjadikan sepek itu sebagai lambang malu mereka, lambang lemah mereka. Tuan-tuan cuba tengok kartun-kartun yang Jepun buat. Ada tak mata sepek? Doraemon mata dia lagu mana? Nobita mata dia lagu mana? Ultraman mata dia lagu mana? Tuan-tuan tengoklah Shizuka. Nampaknya awan dah melampau Shizuka, kata dia. Giant, kata dia. Apa ni Giant? Tengok mata Giant. Mereka keluar daripada sesuatu yang melemahkan mereka. Ataupun dipandang lemah. Tetapi tuan-tuan belilah kereta mereka. Buku manual mereka tetap bahasa mereka. Tuan-tuan belilah alat elektrik, perkakas elektrik di rumah tuan-tuan. Buku manual dia semua bahasa mereka. Tuan-tuan belilah apa benda keluaran Jepun, semua bahasa mereka. Mereka bangga dengan bahasa mereka. Tulisan bahasa, orang faham tak faham, lantak engkau. Tapi aku tulis tulisan aku. Inilah dia tuan-tuan semangat jati diri yang kena ada pada bangsa kita. Baru kita boleh naik dan berpandukan kepada apa? Berpandukan kepada Quran. Istimewanya kita orang Islam. Kenapa kita boleh jadi hebat? Jawapan dia sebab kita ada Quran. Tapi sayang, Quran itu kita tak mau ikut. Ni leceh. Mahat Tafiz banyaklah. Mahat Tafiz banyak, beratus ribu hafal Quran. Tapi yang faham tu, saya semenjak 2 menjak ni baru saya tahu kegunaan tong gas. Dulu saya ingat untuk masak. Rupa tong gas ni digunakan untuk bakar asrama. Tong gas ni juga digunakan untuk ikat kepala anak yang tak nak ke sekolah. Oh, ganas betul bapak sekarang tuan-tuan. Dia tambat kepala anak dekat tong gas. Astagfirullahalazim. Akak-akak suami malas kerja, tambat je kat tong gas tu. Macam-macam tuan-tuan. Saya buat contoh.
Kita sekarang cukup hampir dengan Quran. Inilah bagus Malaysia. Saya suka tang situlah. Cuba tuan-tuan tengok bulan Ramadan. Imam semua tahfiz. Imam tahfiz. Bilal mahfiz. Makmum mahfaz. Semua fiz lah tuan-tuan. Ni, tak qasidah ni. Semua tahfiz ni. Bagus. Sekolah sains tahfiz. MRSM tahfiz. Pagi-pagi tahfiz. Siang malam kita Quran. Bagus. Tadi kapten baca Quran. Begini baca tuan-tuan. Makcik di belakang ambil rakam. Begini rakam. Oh, sedap kita dengar baca. Yang tak reti pun begini ngangguk tuan-tuan. Masya Allah. Itu belum masuk lagi tuan-tuan. Qori peringkat mukim. Bunyi itu macam Quran. Tapi tak Quran. Begini masuk dalam telinga. Sini rokok dan hil aku nak hisab. Bunyi macam Quran. Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Dalam wakil Sungai Ramajohan tu. Padahal bukan ayat Quran. Cilaku yang betul. Allah. Tuan-tuan. Jom kita ajak anak-anak bangsa kita memahami Quran. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Ali Imran. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Ali Imran. Surah dalam Quran. Surah pertama, surah pembukaan. Al-Fatihah. Tuan-tuan agak-agak sakit kepala, tak tahu nak baca apa. Baca Fatihah 7 kali, sapu kepala, selesai bersalah. Anak-anak kita ketik dek lipan. Menangis nak bawa ke hospital. Sepanjang jalan tu menangis, aduh sakit. Ambil surah Al-Fatihah, baca 7 kali. Tui, ludah tempat gigit. Hebatnya surah Al-Fatihah. Anak tuan-tuan malam-malam menangis. Dah tukar nama Al-Baq pun menangis lagi. Ambil bedak sejuk campur dengan air. Tempek kat dia tuan-tuan. Baca surah Al-Fatihah 7 kali. Ada orang telefon balik. Dia kata, Ustaz saya dah baca dah Ustaz. Menangis lagi kuat Ustaz. Abang baca macam mana? Al-Fatihah. 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 7 kali dia belasah. Saya kata sampai ketua budak tu menangis abang. Orang suruh baca surah. Bukannya Al-Fatihah. Al-Baqarah. Lembu betina. Tuan-tuan. Surah lembu betina. Tak ada nama surah lain ke? Surah lembu. Kenapa bila sebut surah lembu, orang boleh kata, lembu. Sebab orang Melayu faham. Bodoh macam lembu. Itulah mentaliti yang diletak kepada pemikiran orang Melayu ratusan tahun. Bodoh macam lembu. Lembu bodoh. Kalau kita marah orang, lembu. Suami marah isteri. Weh, lembu. Lembu. Isteri menjawab, apa? Elok walaupun. Dah dipanggil lembu, gatem jawab. Itulah silapnya tuan-tuan. Binatang mana yang cerdik? Beritahu. Beritahu saya binatang mana yang boleh baca buku. Lembu bukan bodoh. Orang Melayu yang kata bodoh macam lembu. Allah meletakkan nama sebuah surah di dalam Al-Quran, surah lembu betina. Tetapi berapa ramai orang Melayu yang bela lembu? Orang Melayu lebih suka bela motor. Habis je SPM, mak duit beli motor. Dapat je 10A SPM, ayah janji beli motor, motor. Kerja dia bela motor daripada zaman P. Ramlee. Pukul 3 pagi dia bela motor. Pom 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 pom. Bangkit 3 bujang lapuk tu. Kenapa encik? Motor ni bunyinya pom 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 pom. Oh bunyinya pom 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 pom. Kalau tak bunyi langsung pun boleh kata Sudin.
Dia start tuan-tuan duduk atas bumbung. Kita rajin bela motor, tapi kita tak rajin bela lembu. Hari ni beli motor 7,000. Tahun depan jual balik berapa ribu? 4,000. Tahun lagi sekali 3,000. Tahun lagi sekali besi buruk. Tetapi kalau tuan-tuan bela lembu hari ni, tahun depan tuan-tuan jual berapa ribu? Kita buat korban baru sebulan 2 kita buat korban. Lembu korban tuan-tuan 4,800 seekor. Tahun lepas 3,200. Tahun lepas 2,200. Tahun lepas 1,500. Tahun depan agak-agak lembu berapa ribu? Mana ada lembu jatuh harga? Sebab tu orang curi lembu. Lembu tepi jalan, dia bawa iswara, 2 ekor disumbat kat seat belakang. Menor lembu tu. Kepala bertemu kepala lembu tu. Sejuk pula ekor. Sejuk ya? Kata lembu tu. Elok lah kau. Kau tak tahu kau nak kena sembelih. Sayang tuan-tuan, bangsa lain ambil pada Quran, mereka bela lembu. Australia bela lembu lebih ramai daripada rakyat. Juta ekor lembu. Belanda bela lembu tuan-tuan. Sampai orang panggil Dutch lady. Di rumah tuan-tuan semua ada Belanda. Susu Dutch lady. Berapa bilion kekayaan yang datang daripada susu lembu. Tapi sayang orang Melayu faham, minum susu lembu jadi bodoh. Orang Australia jual susu lembu, orang daripada New Zealand jual susu lembu, orang Melayu faham minum susu lembu bodoh. Maka kita pun tak nak bela lembu. Bukankah Quran sebut? Allah sayangnya tuan-tuan. Memanglah wa fisaluhu fi amain. Susulah anak kamu dengan 2 tahun susu ibu. 2 tahun sahaja. Lepas tu susu lainlah pula. Susu lainlah. Takkan 6 tahun nak susu mak lagi. Balik pada tadika gigi penuh. Mama nak nenek. Gigi dah penuh nak nyusu orang. Geli orang. Ayah boleh pula. Sudah. Dah faham? Tak faham sudah. La ilaha illallah. Jom adik-adik abang-abang, kita gerakkan orang faham Quran. Tuan-tuan ada kereta Mercedes. Tuan-tuan ada kereta Mercedes. Yang belah sini ada kereta Kanch. Ada kereta Merc, ada kereta Kanch. Tuan-tuan tahu tak, sebuah kereta Merc nak menghasilkan cushion kereta dia memerlukan 5 ekor lembu. 5 ekor lembu diambil kulit dia, dibuat cushion kereta. Sebiji harga kereta Mercedes berapa ribu? Belum kita belajar lagi tentang yang tuan-tuan nak pergi umrah, tuan-tuan cocok di sini. Tuan-tuan nak masak, tuan-tuan cocok meningitis. Meningitis diambil daripada lembu. Badan jadi sehat, mudah terkena penyakit? Tidak. Lembu kuat bila disuntik dalam dia enzim dalam badan kita, kita jadi kuat. Tuan-tuan pernah tengok lembu sakit kepala? Walaupun dia tak berniaga tuan-tuan. Tapi sayang, orang Melayu faham, bodoh macam lembu. Akhirnya kita tak bela lembu. Dan kita cakap lembu tu bodoh. Padahal lembu maghrib-maghrib balik. Orang maghrib-maghrib masih duduk di pasar malam. Lembu tengok aja. Bodoh kata lembu. Lembu kalau dia nak cari betina, jantan cari betina. Manusia jantan cari jantan. Badan six pack cari jantan tuan-tuan. Orang panggil kunyit. Dia panggil serai. Adakah lembu jantan cari lembu jantan? Tak. Lembu jantan cari lembu betina. Hari ini sama-sama kita duk tengok jantan. Tak suka tau. Nama you apa? Susu sejat. Astagfirullahaladzim. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Entah.
Apa ini? Sebab tu tuan-tuan, jom kita gerakkan pemahaman tentang Quran. Jadilah yang betul-betul tuan-tuan. Al-Quran dia datangkan kepada kita untuk kita ikut. Kalau bangsa Arab yang faham Quran, tak nak ikut Quran, mereka pun akan jadi lemah. Tetapi kalau kita orang Melayu yang tak boleh cakap Arab, tetapi faham bahasa Al-Quran, faham kehendak Al-Quran, tuan-tuan akan jadi orang terhebat. Yang faham Quran setakat ni tuan-tuan orang putih. Orang putih dia ambil sebiji. Tuan-tuan, kita ada handphone. Apa yang ada pada handphone? Internet, wifi. Tuan-tuan tahu, di dalam Al-Quran ada satu surah, nama dia surah Al-Ankabut. Surah labah-labah. Allah Ta'ala sebut dalam 43, 44, 46. Surah labah-labah. Bagaimana Allah Ta'ala sebut rumah yang paling teruk sekali. Rumah yang paling tak kuat adalah rumah labah-labah. Kita kaji labah-labah. Tuan-tuan ada berapa ribu lay rambut? Ni, berapa lay rambut? Ada orang yang rambut tengah-tengah tak ada. Kiri ada sikit, kanan ada sikit. Tu nama dia gula-gula hex. Yang mana faham, tak faham sudah. Buka kopiah, cekelat hex tuan-tuan. Tengah tak ada, kiri kanan je ada. Ada yang botak terus. Akak-akak, rambut akak-akak berapa banyak? Rambut manusia ada 100,000 lay. Rambut labah-labah di kaki labah ada 600,000 lay. Di kaki labah-labah tu tuan-tuan ada 600,000 mikro. Rambut mikro yang sangat halus. Sebab tu dia boleh melekat di dinding-dinding. Masya Allah, subhanallah. Kenapa Allah Ta'ala kata rumah labah-labah tu sangat rapuh? Dia tak ada bumbung. Dia tak ada piling, dia tak ada dinding, dia tak ada apa-apa. Datang angin, putus. Datang hujan, putus. Tetapi saintis mengkaji. Labah-labah. Ada faedah sarang labah-labah. Apa faedah dia? Yang pertama, dia adalah memerangkap nyamuk yang paling efisien sekali. Kalau pokok kita banyak, maknanya labah-labah banyak, dia akan mengurangkan nyamuk. Sebab nyamuk terperangkap pada sarang labah-labah. Kerana itu, tempat yang tak ada pokok, denggi akan banyak. Tempat yang hanya banyak bangunan, tak banyak pokok, denggi akan banyak. Nombor 2, tuan-tuan tahu apa kegunaan sarang labah-labah? Makcik-makcik potong tangan, makcik-makcik luka. Ambil sarang labah-labah, gumpal-gumpal, tempek di tempat luka, dia menghentikan pendarahan. Tuan-tuan tahu tak kekuatan labah-labah tu apa? Sarang labah-labah tu tuan-tuan, bila dipintal, dijadikan baju, kekuatan sarang labah-labah itu lebih kuat daripada baju kalis peluru. Habis tu, di mana ayat Quran kata, labah-labah ini rumahnya sangat rapuh. Jangan ambil rumah labah-labah. Ulama-ulama kaji. Rupa-rupanya tuan-tuan, bahasa yang tuan-tuan sebut, baiti jannati, rumahku, syurgaku. Maksudnya apa? Mak, ayah, anak-anak, ini dipanggil keluarga, rumah tangga, ahli keluarga. Begitulah dengan labah-labah. Bila Allah kata rumah yang paling buruk ialah rumah labah-labah, tengok labah-labah betina, tengok labah-labah jantan dan tengok labah-labah anak. Apa kerja labah-labah jantan? Kerja labah-labah jantan tak ada kerja. Kerjanya ialah meromen. Kerja dia beromen saja. Yang cari makan apa semua, labah-labah betina. Bila dia beromen dengan labah-labah betina,
Apa labah betina buat? Dia bunuh labah-labah jantan. Dia makan pula labah-labah jantan. Sebab itu labah-labah jantan bila lepas bersenyawa dengan labah-labah betina, dia lari cepat-cepat. Kalau dia lambat, innalillah. Kena labah-labah tu pula gaut, confirm mati tuan. Kenapa labah-labah betina makan labah-labah jantan? Supaya dia kuat bila bertelur. Banyak telurnya. Dan memang banyak telur labah-labah. Bila menetas telur labah-labah, tuan-tuan, bila menetas telur labah-labah, keluar anak labah-labah. Anak labah-labah akan memakan sesama anak labah-labah. Yang mana paling kuat, dialah yang akan hidup. Inilah dipanggil keluarga labah-labah. Suami yang tak bertanggungjawab, isteri yang kerjanya menyusahkan suami, anak-anak pula yang kerjanya bergaduh adik-beradik, lalas sekali bunuh adik-beradik, bunuh mak dia balik. Jangan jadi keluarga labah-labah. Akak-akak jangan jadi labah-labah betina. Kerja nak ngap laki. Duk ngap laki, marah beletih kat laki. Abang, abang, tuan-tuan tak letih ke dapat isteri macam tu? Cepatlah abang, oi. Abang, letih tuan-tuan. Abang-abang kalau dapat isteri macam tu panggil dia, lihat, Allahu Akbar, qomat dekat dia. Apa abang, qomat kau orang dan kau bang, aku qomat lah. Tu abang. Abang-abang jangan jadi bapak labah-labah. Pemalas, kerjanya mentah kedarah aja. Sebenarnya tuan-tuan, Allah nak cerita tentang sarang labah-labah. Dia buat sarang daripada tengah, dia naik, dia sambungkan labah-labah tadi, akhirnya membentuk jaringan. Menyambung itu dipanggil inter, membentuk jaring itu dipanggil net, orang putih panggil internet. Bukankah dia datang daripada surah Al-Quran, Al-Ankabut, surah labah-labah? Sayang tuan-tuan, siapa yang cipta internet? Mak Saleh. Maka Mak Saleh lah yang kaya. Siapa yang mencipta Facebook? Orang putih. Orang putih lah yang kaya. Inilah tuan-tuan yang saya katakan tadi, pemahaman kita untuk menjadi bangsa yang paling hebat, ialah bila kita faham Quran. Sekarang kita sudah ada internet. Biarkan mereka Mak Saleh yang buat internet. Ambil faedah daripada internet ini tuan-tuan untuk berjaya. Akak-akak tak payahlah nak sewa kedai. Mahal. Bawah 4,000, atas 2,000. Nak sewa dekat pasar raya. Mahal lagi. Satu tapak saja RM10. Kaki persegi sehari kena bayar RM4,000. Akak-akak jual tudung online. Akak-akak jual bahulu online. Akak-akak jual kuih bulan online. Membenalah kerjaya dengan online. Saya ada Facebook. Facebook saya tak ramai tuan-tuan. 1.27 juta followers. Kalau saya berniaga tuan-tuan guna online saya saja. Dah ada berapa tuan-tuan. Tapi sayang hari ini. Orang gunakan Facebook untuk mengumpat. Untuk mencaci. Untuk memfitnah. Dia tak gunakan kemahiran dia untuk mencari dana. Membangunkan sekolah. Membangunkan ummah. Tadi saya di Sarawak. Saya jumpa dengan Profesor Madya. Dia bawa saya. Sepanjang saya di Sarawak, dia bawa saya. Dia kata semalam Ustaz, dia ada kursus usahawan taklimat. Taklimat. Datang satu pengurusi gabungan nasi kandar ni. Saya tak mau sebutlah persatuan apa. Duk ada 8,780 buah persatuan. 8,780 restoran nasi kandar ni bergabung dalam persatuan ni. Dan setiap bulan mereka bagi 100 sebulan pada persatuan. 8,780. 8,780. Sumbangan 100 sebulan setiap satu orang. Kalau tambah kosong, dia jadi 87,800. Kalau tambah satu lagi kosong, dia jadi 878,000. Bayangkan tuan-tuan, sebulan mereka kumpul hampir 1 juta. Daripada inilah Ustaz, mereka buka restoran-restoran mereka.
Di tempat bangsa Melayu tak boleh buka. Di tempat orang lain tak boleh buka. Mereka boleh buka corner lot. Boleh buka restoran corner lot. Anak-anak Melayu main tengok bola, tuan-tuan. Pernah tak tuan-tuan terfikir daripada mana mereka buat duit, ambil modal, membina restoran di kawasan yang orang Melayu tak boleh sewa? Rupa-rupanya tuan-tuan, mereka bekerja sama. Setiap bulan mereka dapat 1 juta. 1 juta itulah mereka bangunkan restoran bangsa mereka di seluruh Malaysia. Dan yang paling ramai pergi membeli belah di restoran mereka, makan capati, makan aiskrim, makan segala-gala roti canai adalah bangsa kita. Cubalah bangsa kita bersatu, tuan-tuan. Kita ada kekuatan yang banyak. Tetapi orang Melayu memilih untuk bergaduh. Memilih untuk berpecah belah. Memilih untuk bergaduh siang malam. Hanya masalah nak pangkah saja. Akhirnya kita tak ada apa, tuan-tuan. Orang Melayu hanya menega nasi lemak buah pokok. Ataupun anak muda yang menega burger sampai 2 pagi. Bukan saya nak hina, tapi itulah taraf kita. Kenapa? Kerana kita tidak bersatu hati. Kalaulah kita ikut Quran, tuan-tuan, cantiknya bangsa kita. Sebab Allah meninggalkan kepada kita Quran. Sayang, Quran hanya dilagukan atau hanya dihafaz, tetapi tidak diamalkan isi kandungannya. Wallahu a'lam.